Selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu masuk 6.2 untuk sejarah. Okey. Jadi 6.2 adalah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey. Jadi kita tengok sekarang. Okey. Kesultanan Johor Riau adalah satu kerajaan yang kuat di alam Melayu. Kerajaan ini dapat kegemilangan dalam dua perkara. Satu adalah perdagangan. Dua adalah persuratan Melayu. Jadi, dua perkara yang maju adalah satu, perdagangan dan dua, persuratan Melayu. Okay. Jadi, kerajaan ini mahu hidupkan hubungan yang baik dengan Arab, India dan juga China. Okay. Dalam tadi cikgu cakap ada dua kemajuan. Satu, perdagangan. Dua adalah persuratan. Jadi sekarang kita tengok pusat. Okay. Pusat perdagangan yang unggul. Okay. Jadi Johor adalah pusat perdagangan yang ada banyak orang datang ke Johor. Terdapat banyak keistimewaan untuk Johor, jadikan Johor sebagai pusat perdagangan yang unggul. Bila mahu jadi pusat perdagangan, jadi akan juga berlaku pelabuhan entry port. Okay. Bila cakap entry port, bermaksud ada kerja-kerja jual dan beli barang-barang di Johor. Okey. Jadi kedudukan yang strategik, satu. Dua, banyak pedagang bertemu. Tiga, pusat untuk kumpul semua barang-barang dagangan. Dan empat adalah selalu sibuk pelabuhan Johor Riau. Okey. Sekarang nombor 2 adalah kedudukan yang baik. Kalau awak tengok peta, okey, pelabuhan Johor Lama adalah di Batu Sawat. Okey, mana? Sini. Okey, sini. Okey, mula-mula pelabuhan dekat Batu Sawat. Dan juga Panco. Okey. Dan kemudi ke kapal-kapal besar kerana sungai Johor yang lebar dan dalam. Jadi tempat pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka membolehkan laluan kapal dagang ke timur dan
juga ke barat. Jadi semua pelabuhan Riau yang ada di persimpangan dekat dengan tumpuan pedagang-pedagang luar untuk mula berniaga. Okay? Sekarang kita tengok tumpuan semua pedagang. Okay. Pedagang yang datang adalah dari China, Gujarat, dekat dengan India ya, dekat dengan India, dan juga Belanda dan Inggeris. Semua pedagang Jawa menjadikan Johor pelabuhan pilihan sebab tidak suka dengan perdagangan dengan orang Portugis di Melaka. Jadi pedagang Siam yang bawa beras, beras dan juga tumpuan pedagang dari tanah jajahan serta semua kerajaan di alam Melayu. Okay. Pusat pengumpulan barang dagangan. Sekarang kita nak tengok apa barang yang kumpul. Semua pedagang yang datang adalah China, India dan Arab. Barang-barang dagangan yang dibawa adalah untuk Johor adalah contoh lada hitam, biji timah dan juga emas. Awak boleh tengok kat dalam gambar. Ini adalah lada hitam. Okey. Yang bawah adalah emas. Dan biji timah dibawa masuk ke Kelang ikut sungai Ujong dan Bernam di Sumatera. Okay. Lada hitam dibawa dari Jambi dan emas dari Indragiri. Okay. Okay. Sekarang adalah kayu. Kayu ada satu kelembap dan juga damat. Okay. Barang-barang tempatan yang lain adalah kelapa kering, kayu gaharu dan damat. Okay, damat. Serta kelembap, sagu, pinang, ikan masin dan periuk belanga, lilin dan garam dibawakan dari Pahang, dari Riau, Sungai Ujong, Naning dan juga Repau. Okay, semua datang jumpa di Johor
Riau. Pusat pengumpulan semua barang dagangan adalah di Pelabuhan Batu Sawar, juga menjadi pusat perdagangan untuk barang-barang yang dibawa dari China. Jadi, barang-barang dari China adalah benang, emas, kain, sutera putih, barang tembikar, seramik, kuali besi, teh dan juga tembaga. Okey. Jadi pedagang Jawa membawa beras. Pedagang Gujarat bawa kain, wangian dan juga manik. Johor jadi mendapat bekalan beras yang banyak dari pedagang Siam. Okay, Siam. S-I-A-M, Siam. Okay. Ini buatkan Johor Riau selalu banyak orang dan banyak kerja. Okey, boleh cakap 500 hingga 600 kapal dagang selalu datang ke Pelabuhan Johor untuk berdagang. Jadi, kapal yang berlabuh di Riau adalah kapal Siam, kapal Portugis, Inggris dan juga semua pulau di alam lain. Okay, sekarang kita tengok cara bagaimana Johor dapat jaga atau kawal semua kapal-kapal ini. Okay. Pelabuhan Kesultanan Johor Riau, okay, ada barang dagangan dan dapat memberi semua kemudahan yang dimahukan oleh kapal-kapal ini. Contoh, okay, dengan wang yang murah dan juga cepat. Jadi, semua pedagang yang datang ke Melaka suka untuk berdagang di Pelabuhan Entry Port. Okay, jadi biasa tengok selalu ada banyak orang. Awak boleh tengok gambar ni. Okay, ada banyak kapal dan banyak orang. Sekarang kita tengok bagaimana cara untuk buat semua kerja di pelabuhan, kedudukan dan semua kemudahan yang ada di Pelabuhan Johor Riau membantu pedagang untuk suka datang ke
Johor Riau. Jadi ada banyak pesaing yang selalu mahu bersaing dengan Johor. Contoh Melaka. 2 Aceh. Dan bila Johor dapat jadi pusat pelabuhan perdagangan, jadi ini menyebabkan orang Melaka dan Aceh cemburu dengan kemajuan di Johor Riau. Okay, sekarang kita tengok bagaimana cara untuk uruskan semua pelabuhan. 1. Kemudahan pelabuhan. 2. Senang untuk jual dan beli barang. 3. Sistem naungan. 4. Orang laut yang banyak bantu. 5. Kemudahan untuk baiki dan membuat kapal baru menyebabkan semua pedagang suka datang ke Johor. Okey. Sekarang kita tengok kemudahan pelabuhan. Okay. Pelabuhan ada sediakan gudang. Gudang untuk simpan semua barang-barang yang mereka bawa ke Johor. Jadi selamatlah barang-barang mereka dari pencuri. 2. Menyediakan orang untuk bantu jual barang-barang pedagang. 3. Memberi barang-barang yang pedagang mahu. Sebagai contoh, pedagang mahu lada hitam dan juga semua rempah ratus. Awak tengok gambar. Ini dia. Ini diguna untuk makanan yang selalu dijual di Johor. Selain ini, semua pedagang yang dijalankan adalah dengan cara tukar barang dan juga guna wang. Jadi ada 2 cara boleh jual dan boleh beli. 1, guna wang. Contoh gambar, itu wang. Okey, ini dia. Ini adalah wang. Dan juga boleh tukar barang. Bila Sultan Alauddin Riwayat Shah, beliau ada memperkenalkan wang emas, dipanggil mas. Wang perak yang dipanggil kupang, dan juga wang timah yang dipanggil katun. Boleh
guna 3 jenis wang ini di Johor. Semua barang yang jual beli, guna wang asing juga dibuat di Johor. Contoh, wang Spanyol dan wang Belanda, wang Meksiko diguna juga di Johor. Shah Bandar adalah pembesar yang bertanggungjawab untuk jaga semua barang jual beli dengan memberi wang untuk cukai pelabuhan. Cukai pelabuhan dikenakan untuk semua pedagang yang datang ke Johor. Shah Bandar juga tetapkan kiraan dan berat untuk semua barang yang dibawa oleh pedagang. Okay. Jadi tak ada masalah kurang atau banyak. Okay. Ada kiraan yang betul. Ini menyebabkan pedagang luar dan pedagang tempatan mendapat jagaan dari Bendahara Temenggung, Laksamana dan Raja Indra Bongsu. Sebahagian untung diberi kepada negeri-negeri jagaan dalam bentuk cukai perdagangan ikut sistem jagaan. Dalam sistem ini, pedagang mudah dapat surat untuk belanja atau dapat untuk belayar di semua tempat di Selat Melaka. Lagi sekarang kita tengok orang laut. Orang laut ditugaskan untuk jaga pelabuhan dan juga penunda kapal dagangan. Orang laut pandai dalam semua jalan di laut. Mereka tahu cara untuk bergerak ke satu-satu tempat. Jadi, orang laut banyak membantu Johor dan juga Selat Melaka. Orang laut juga mengawal keselamatan di Johor dengan menjadi tentera di laut. Bukan dalam Johor, tapi dekat laut, orang laut lah yang jadi tentera. Okay? Okay. Sekarang kita tengok kemudahan untuk baiki semua kapal.
Pelabuhan Johor juga ada kemudahan untuk baiki dan membuat kapal yang kecil. Orang laut pandai dalam membuat kapal kecil. Mereka membuat kapal-kapal pesisir pantai dan juga pandai membantu memajukan Kesultanan Johor di okay. Ini semua menyebabkan Johor di pelabuhan Batu Sawar begitu penting untuk Johor kerana menjadi pusat perdagangan dan juga pusat untuk jadi Untuk persuratan cikgu sambung minggu depan. Sekarang dalam 6.2 cikgu mahu murid-murid jawab soalan untuk kalau awak tengok dia ada dua. Satu perdagangan, dua persuratan. Untuk persuratan jangan buat. Saya belum sambung. Tapi 6.2 jawab soalan-soalan untuk perdagangan. Ingat perdagangan buat. Persuratan jangan buat.